Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Apa khabar sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan seperti biasa, yang ada urusan dipermudahkan, yang ada hajat ditunaikan, dan yang ada masalah mudah-mudahan dikurniakan jalan penyelesaian. Amin ya rabbal alamin. Hujung minggu pergi berkelah, eratkan hubungan jauh kelahi. Pergi bercuti tidak salah, andai SOP terus dipatuhi. Kemana jua kita pergi, di mana pun kita berada, macam biasa, tolong jaga dan patuhi SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal. Dan jangan lupa pakai cecair pembasmi kuman. Mudah-mudahan kita kekal sihat dan ceria. Baiklah, seperti yang telah diwawarkan, pada pagi ini kita ingin menyambung perbincangan berkenaan surah Ghafir, bermula ayat yang ke-61 hinggalah ayat yang ke-63, bersama dengan guru kita tak lain tak bukan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ashraf Ayub. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada guru kita Ustaz Muhammad Ashraf Ayub yang sudi bersama dengan kita semua pada pagi ini. Dan kepada anda seperti biasa yang ada sebarang persoalan, boleh ajukan kepada kami di Facebook, tanyalah Ustaz TV3, dan juga di talian 0377261603, dan pastikan soalan yang diajukan tentang topik perbincangan kita pada pagi ini. Baiklah, jadi saya rasa tanpa buang masa, sebelum itu yang menonton menerusi Facebook macam biasa buat 3S. Yang pertama suka, yang kedua sapa, dan yang ketiga sebar. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada semuanya. Jadi insya-Allah, jom kita mulakan perbincangan mukaddimah kita pada pagi ini oleh Ustaz Muhammad Ashraf Ayub. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada sahabat saya Da'i Aiman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang saya hormati, yang saya muliakan, tuan-tuan dan juga puan-puan muslimin serta muslimat, penonton setia kepada rancangan kita Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pertamanya kita mengucapkan syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala izinkan, Allah kejut kita pagi ini tuan-tuan dan puan-puan. Dia bagi mata kita celik elok pukul 5.30, 5 ke pukul 6 ke, kita mungkin bangun dapat menunaikan solat subuh secara berjemaah pada waktu yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudiannya Allah lorongkan hati kita untuk sama-sama mempelajari apa yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala nasihatkan, apa yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan melalui surah yang akan kita kupas satu persatu pada pagi ini, iaitu surah Ghafir, ya. Surah Ghafir. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang memang menjadi penonton setia Tanyalah Ustaz, kita ikut tiap-tiap hari, kita akan tahu silibus surah kita, ya, iaitu silibus bagi bahagian tafsir, segmen tafsir hari Sabtu dan Ahad. Sekarang kita masih lagi membincangkan surah Ghafir. Masih lagi bincangkan surah Ghafir. Dan nak habis, dan tuan-tuan dan puan-puan, dan nak habis insya-Allah. Dan ayat yang akan kita kupas pada pagi ini bermula daripada ayat 58 sampai ayat 60. 3 ayat sahaja. Walaupun 3 ayat tuan-tuan dan puan-puan, tapi kalau kita kupas dengan ilmu, dengan kefahaman, dengan hati yang jenis kita nak faham, insya-Allah kita akan really appreciate apa faedah, manfaat yang akan kita dapat, nasihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran surah Ghafir ayat 58. Bagi anda yang berada di rumah sekarang, saya akan mulakan dahulu dengan membaca 3 ayat ini. Kita sama-sama periksa semak tajwid dia, panjang pendek dia, makhraj huruf dia, sifat huruf, waqaf, ibtidak dan sebagainya. Dan kemudiannya kita akan langsungkan dengan mengupas kefahaman, tafsir dan juga tadaburnya insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh buka Al-Quran sekarang, muka surat 473. Ayat 58 ni dekat bawah sekali.
Dekat bawah sekali dia start dengan wama yastawil a'ma. Kemudian kita sambung muka surat sebelah 474. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah, elok kita ada Quran, elok kita ada buku catatan, siap bawa pen, pensel. Kau nak bawa kopi ke biskut ke apa ke, no problem. No problem, tak ada masalah. Hari ini kita belajar ilmu agama dalam keadaan santai-santai, tapi sampai bak kata Da'i Aiman tadi, insya-Allah ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, saya akan baca dulu sama-sama, kita ambil berkah daripada ayat Al-Quran insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق الله العظيم. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah 3 ayat yang akan kita kupas satu persatu bermula daripada ayat 58. Sebelum saya nak kupas ayat 58, tuan-tuan dan puan-puan, saya fikir ada baiknya kita rewind sedikit pembelajaran kita. Saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada di kalangan kita yang first timer, yang baru hari inilah baru dapat kesempatan buka rancangan Tanyalah Ustaz, dengar segmen tafsir. Mungkin dia nak tahu surah Ghafir ni cerita apa? Dia ada dia. So saya nak bagi flashback baliklah, kita recall semula ilmu kita. Surah Ghafir ni tuan-tuan dan puan-puan, Ghafir tu maksudnya keampunan. Keampunan ya. Surah Ghafir ini merupakan surah yang ke-40. Kalau kita buka Al-Quran, kita tahu Quran ni ada 114 surah, iaitu surat cinta lah kita panggil. Ni bahasa mudah ya. Allah SWT sayang kita, dia tak nak kita buat silap dalam hidup, dia bagi kita 114 surah cinta. Ada yang panjang macam surah Al-Baqarah, ada yang pendek yang selalu kita baca, Tabat Yada, Qul Huwallahu Ahad. Itu yang jenis pendek-pendek ya. Tapi ada yang panjang. Surah Ghafir ni nombor berapa? Dia nombor 40. Kalau kita buka surah Fatihah nombor 1, Baqarah nombor 2, Ali Imran nombor 3, last sekali surah An-Nas, dia nombor 40. Nombor 40 dalam juzuk 24. Dalam juzuk 24. Surah Ghafir ini dianggap surah yang tak panjang sangat tuan-tuan dan puan-puan. Dia hanya ada 85 ayat. Dan ia dikategorikan sebagai surah Makkiyah. Surah yang Allah SWT sampaikan kepada Rasul sebelum Rasul berhijrah. Itu maksudnya surah Makkiyah. Maknanya waktu tu Rasul di Mekah. Di Mekah. Kita tahu Al-Quran ni 114 surah. Dia ada Makkiyah, dia ada Madaniyah. Makkiyah ni maksudnya surah yang turun sebelum Rasul hijrah di Mekah. Madani ini pula maksudnya surah yang turun secara umum di Madinah selepas Rasul berhijrah. Kenapa ada 2 pembahagian ni Ustaz? Oh, interesting tuan-tuan dan puan-puan. Cerita dia lain. Cerita dia lain. Dekat Mekah dia punya sembang lain, dekat Madinah sembang dia lain. Oh, memang best tuan-tuan dan puan-puan, memang best ya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, surah Ghafir ini kelebihan dia yang lain ialah ia merupakan surah yang pertama di dalam Al-Quran yang bermula dengan Hamim. Dia yang pertama. Dalam Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan ada 7 surah yang start dengan Hamim. Huruf tu tuan-tuan dan puan-puan, huruf Ha campur huruf Mim. Dalam Al-Quran memang ada beberapa ayat Al-Quran yang dia start dengan huruf.
Contoh yang biasa kita dengar, Alif Lam Mim Yasin. Ini kita selalu dengar lah. Nun Kaf Ha Ya Ain Sad. Kita kena baca dia sebagai huruf. Jangan pula kita baca Alif Lam Mim Ra tu kita baca Al-Mari. Jangan. Kan? Tak boleh, salah. Itu terlebih tajwid nama dia, tuan-tuan dan puan-puan ya. Jangan pula Yasin kita baca Yes. Pelik sangat tuan-tuan dan puan-puan. Dia kena sebut sebagai huruf. Apa maksud dia, Ustaz? Kata ulama tafsir, wallahu a'lam bissawab. Ya. Saya ada kupaskan, bahkan ustaz-ustaz lain pun ada kupas apa hikmah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala start dengan ayat yang dimulai dengan kita panggil huruf muqatta'ah, dan surah Ghafir dia start dengan Hamim. Ada 7 surah Ghafir, lepas surah Ghafir pun ada surah apa? Surah Fussilat, Syura, Zuhruf, Dukhan, Jasiyah, last sekali surah Ahqaf. Ini 7 surah yang berturut-turut dia start dengan Hamim. Ni saya nak bagi tahu biar tuan-tuan dan puan-puan bila baca Quran mengaji tu rasa interesting. Kita masuk dalam grup surah Hamim rupanya ni. Itu best dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, itu latar belakang secara umum. Dan sekarang kita akan masuk di dalam kupasan ayat 58. Saya baca semula ayat dia. Wa ma yastawil a'ma wal basir. Wallazina amanu wa amilus salihati walal musyi' qalilan ma tatazakkarun. Apa maksud dia? Maksud dia lebih kurang. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan sememangnya tidaklah sama orang buta dan juga orang melihat. A'ma tu maksudnya orang buta. Basir tu maksudnya orang yang boleh melihat. Dan begitu juga tidak sama keadaannya. Wallazina amanu wa amilus solihati walal musi. Antara orang yang beriman dan banyak melakukan amal soleh dengan orang yang musi. Musi ni apa? Yang banyak melakukan maksiat, kejahatan dan sebagainya. Kata Allah, dua-dua ni tak sama nah. Tak sama. Beza dia tu jauh dia, langit dan bumi. Macam mana? Macam contoh orang yang dapat melihat dengan orang yang tak dapat melihat. Kemudian ayat ini ditutupi dengan qalilan ma tatazakkarun. Sangat sedikit orang yang dapat ambil peringatan, orang yang dapat ambil pengajaran daripada analogi ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jom kita tengok ni apa cerita ayat ni. Apa cerita ayat ni? Ayat ini tuan-tuan dan puan-puan dia dimulai dengan ungkapan ataupun bahasa Arab dia isti'arah. Isti'arah ya. Ini kalau belajar tafsir, dalam kitab tafsir dia ada kupas ya. Maksudnya dalam ayat ini dia start dengan isti'arah dalam ilmu balaghah ataupun dalam bahasa kita mudah faham sekarang analogi. Analogi. Allah bagi perumpamaan. Allah bagi perumpamaan. Kenapa perumpamaan diguna pakai? Sebab manusia ni dia senang nak rujuk dengan perkara yang mudah dia nak comprehend, yang mudah dia nak faham. Kita pun selalu guna analogi. Contoh, Aiman handsome lah. Orang tak dapat nak bayang handsome tu macam mana. Kalau tadi saya cakap handsome macam Superman. Kan kita guna analogi. Betul tak? Superman. Padahal Aiman lagi handsome daripada Superman. Ini contoh ya tuan-tuan dan puan. Ini contoh analogi. Analogi ni dia mudah nak bagi kita memahami sesuatu makna. Jadi Allah SWT nak bagi tahu main point dekat ayat ni ialah Allah kata lifestyle, cara hidup orang yang baik dengan lifestyle, cara hidup orang yang banyak buat tak baik ni ya, dia berbeza. Ramai manusia tak faham. Beza macam mana ni Ustaz? Kan? Ada bukti ada tuan-tuan dan puan-puan. Kan zaman sekarang ni dah banyak pendapat yang berlegar di media sosial. Mereka kata, alah kita ni buat baik kalau kita tak pakai tudung ke, tak semayang ke, janji hati baik. Ya, betul. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Maknanya manusia dah tak dapat nak bezakan antara baik dengan yang tak baik ni tuan-tuan dan puan-puan. Mereka cakap kalau kita tak semayang tapi kita buat baik, Allah saja, Allah tidak nilai hati kita. Dia cuba nak samakan apa orang kata maksiat, melanggar peraturan Allah SWT ni dengan ketaatan. Dia dah nak cuba samakan. Maknanya kalau tak baik apa pun, tak ikut perintah Allah SWT pun, janji dengan manusia baik is okay. Nampak tak tuan-tuan? Okay. Sekarang dah ada dah benda tu. Betul. Bukan tak ada tuan-tuan dan puan-puan. Dan ayat ni nak tegur. Ayat ni nak tegur. Kata Allah tak. Bagi kami, bagi Allah SWT lah maksudnya.
Orang yang buat baik, yang jenis ikut tutup aurat, yang jenis ikut perintah Allah SWT, yang lifestyle hidup dia tiap-tiap hari fikir apa yang aku buat ni ikut ke tidak Al-Quran dan Sunnah. Dengan orang yang tiap-tiap hari fikir tuan-tuan dan puan, sembahyang subuh pun tak ada, kalau cari duit tu tak kira halal haram, ambil rasuah dan sebagainya, jenis mulut mengata dan sebagainya. Kata Allah SWT, kedua ini tak sama. Sama lah, beza dia tu macam siang dengan malam, gelap dengan terang, antara a'ma dengan basir, orang yang nampak dengan orang yang tak nampak. Kita rehat seketika, perbincangan kita dah mula hangat, tuan-tuan dan puan. Best point dia ni, insya-Allah saya akan baik, sudah pasti ada perbezaan antara orang yang taat kepada Allah dan sebaliknya, dan kita nak terus mendengar pencerahannya selepas ini kerana kita nak beristighfar seketika, kembali bergabung selepas ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi membicarakan tentang surah Ghafir, bermula ayat yang ke-58 hingga ayat yang ke-60, dan banyak yang kita dapat pada pendahuluan tadi berkenaan dengan surah Ghafir merupakan surah Makiyah, iaitu turunnya sebelum Nabi berhijrah. Dalam Quran ada dua sahaja, Makiyah, Madaniyah. Malaysia ni tak ada ya. Baik. Jadi kita nak meraihkan soalan yang pertama di pagi ini dari sahabat kita di Facebook, Muhammad Faizal bin Ahmad bertanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam ayat ini juga Allah ada menyebut orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Mengapa Allah menyebut beriman dan beramal soleh? Bukankah orang yang beriman pasti seorang yang banyak amal solehnya? Mohon pencerahan. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Thank you juga kepada Muhammad Faizal bin Ahmad atas soalan. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi stay, teruja dan bersemangat untuk bersama-sama dalam kupasan kita pada pagi ini. Kita terus dengan soalan yang kita terima daripada Muhammad Faizal bin Ahmad, bertanya satu soalan yang bagi saya very very good ya, kerana ia membantu kita untuk memikir tentang apa sebenarnya rahsia yang terkandung di dalam ayat wa ma yastawil a'ma wal basir ni. Soalan dia berbunyi, mengapa Allah sebut orang beriman dan beramal soleh? Bukankah orang beriman pasti seorang yang banyak amal solehnya? Maknanya soalan dia bertanya begini. Anyway, terima kasih kepada Muhammad Faizal ya. Soalan dia bertanya tentang dalam Al-Quran, kalau tuan-tuan dan puan-puan selalu mengaji, anda akan perasan kata wal amanu dengan amilus solihat ni dia biasa dia seiring, tuan-tuan dan puan-puan. Dia sama macam wa aqimus solah wa atuz zakah. Ini dia pair dia tu, dia kahwin. Dia kahwin dia tu dalam Al-Quran memang kita jumpa amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat. Kenapa Allah SWT gabungkan kedua-duanya? Apa manfaat untuk kita? Soalan yang ditanyakan tadi, kenapa beriman lepas tu kena ada amal soleh, sedangkan dia mungkin kita fikir dah beriman tu confirm lah beramal soleh. Betul tak tuan-tuan dan puan? Baik, jawapannya begini. Allah Subhanahu Wa Taala merupakan Tuhan yang memang tahu sangat perangai kita, iaitu makhluk yang dia sendiri cipta. Allah SWT kenal kita, tuan-tuan dan puan-puan ya. Tuhan tu lebih kenal kita daripada mak kita kenal kita. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan. Maka antara perangai manusia ni yang Allah SWT tahu, antara perangai dia ialah ada sesetengah manusia, dia ni jenis cakap tuan-tuan dan puan belum tentu dia bikin. Ada manusia macam tu. Cakap tu sebabnya kita pun ada satu perumpamaan, cakap tak serupa bikin. Manusia ada yang jenis cakap tapi belum tentu dia buat. Maknanya tuan-tuan dan puan, Tuhan tahu. Anda nanti ramai manusia dia kata saya beriman. Saya percaya Allah SWT. Belum tentu iman dia tu benar.
Kecuali selepas ia dibuktikan. Macam mana kita nak tahu seseorang itu benar-benar ada iman ke tidak dalam hati? Nak tengok perbuatan dia, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab orang cakap talk is cheap. Cakap ni murah, tuan-tuan dan puan. Semua orang boleh cakap, kan? Semua orang boleh sembang, tuan-tuan dan puan. Tapi nak tengok betul ke tidak dia memahami apa yang dia cakap, tengok apa dia buat. Sebab itu ayat ni digabungkan walladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan kemudiannya dia buktikan keimanan dia dengan amal soleh. Maknanya contoh begini, kalau kita percaya bila baca Al-Quran Tuhan kata qiyamul lail itu sangat-sangat bagus untuk kamu. Maknanya tuan-tuan dan puan tak sia-sia. Pagi tadi kita bangkit pukul 4.30, pukul 5 kita mandi awal, kita semayang mungkin 4 rakaat, solat taubat, solat hajat dan sebagainya. Itu bukti iman ada dalam hati. Contoh pagi ni tuan-tuan dan puan, lepas subuh, hari ni hari Sabtu ya. Hari ni hari Sabtu Hakim, betul tak? Betul. Apa yang paling best tuan-tuan dan puan lepas solat subuh? Tidur lah. ini kita cakap ni gaya kita lah, tuan-tuan dan puan, tidur lah. Betul. Tapi tuan-tuan dan puan, ada orang yang dia nak buktikan dia ada iman. Apa dia buat? Dia tak tidur. Pagi tadi lepas main subuh, dia berzikir sat, dia baca Al-Quran selai 2 muka surat, dia sambung buka TV, tanyalah ustaz, dia belajar betul-betul. Ini tuan-tuan dan puan-puan, bukti yang kita ada iman, bukti juga kita beramal soleh. Sebab itu digabungkan kedua-duanya di dalam ayat yang sedang kita bacakan sekarang. Wallahu alam. Ya, macam kita lah ustaz, kita kata saya pandai masak, cuba kau masak tengok, kan? Jadi kita buktikan yang betul-betul kita pandai masak. Begitulah jikalau kita sebagai orang yang beriman kena tunjukkan bukti. Baiklah, tadi ustaz ada sebutkan tentang beriman, percaya. Antara yang perlu kita beriman ialah kepada hari akhirat. Kalau kita lihat pada ayat yang seterusnya ustaz, pada ayat yang ke-59 diceritakan di hujung itu kebanyakan manusia tidak beriman. Mungkin ustaz ada sedikit tafsiran kepada ayat yang 59 ini. Silakan. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang ni kita terus masuk kepada ayat 59. Tadi ayat 58. Ya. Sekarang kita masuk ayat 59 sebab ayat 58 dengan 59 ni ada kesinambungan. Ada kesinambungan. Tadi ayat 58 cakap Allah kata lifestyle cara hidup orang yang beriman dengan orang yang tak beriman berbeza. Hari kiamat pun Allah kata cara kami layan orang yang jenis gemar mengaji, orang yang qiyamul lail, orang yang sedekah dengan orang yang tak gemar mengaji, orang yang banyak buat maksiat, tak sama. Betul. Jangan fikirlah benda ni sama, kata Allah SWT. Benda ni tak sama. Tak sama, dia tu beza sikit-sikit ya kan ustaz? Beza dia banyak. Macam mana? Macam orang yang nampak dengan orang yang buta. Sangat beza pandangan hidup dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu kita mungkin terfikir kenapa Allah Subhanahu Taala layan tak sama ni? Kenapa? Apa problem orang sehingga kan masih sekarang ni ada orang yang rasa susah nak percaya dengan apa yang Allah Subhanahu Taala sampaikan ini? Ayat 59 bagi jawapan tuan-tuan dan puan-puan. Ayat 59 kata innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha. Maksud dia apa? Sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang. Tetap akan datang la raiba fiha. Tidak ada keraguan baginya. Walakinna aktsaran nas la yu'minun. Akan tetapi ramai di antara manusia dia tak beriman, dia tak percaya. Ayat ini dibagi kita jawapan tuan-tuan dan puan-puan. Kita kalau nak selesaikan masalah antara ragu-ragu tak percaya sangat dengan dengan Al-Quran, tak percaya sangat yang nanti kalau kita sedekah ada pahala. Kata Allah SWT, solution dia satu ya. Kita kena kuatkan keyakinan kita bahawa nanti bila kita dah meninggal, saat lagi lepas tu kita akan hidup balik. Saat lagi lepas tu kita hidup balik. Kalau kita percaya, betul-betul masukkan dalam mindset kita ni yang bila aku dah meninggal nanti aku hidup balik dalam alam lain dan alam tersebut permanent. Dia stay, dah tak mati-mati lagi dah tuan-tuan dan puan-puan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata alam permanent tu, just imagine you sekarang ni hidup alam yang tak permanent sampai umur 80 tahun ni pun you nak hidup tempat yang best, layanan best, duit banyak, you nak enjoy jalan-jalan. Just imagine nanti bila you hidup permanent nanti mesti you nak tempat yang lebih bagus, betul tak? Betul. Kata Allah SWT, benda tu ada hari kiamat. Nama dia syurga. Tapi dia start dengan keyakinan.
Sebab kata Allah SWT, syurga tu dia tak free, tuan-tuan dan puan-puan. Benda mahal. Betul. Memanglah kena bayar pun mahal. Betul tak? Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, nakkan syurga kena banyak buat amal soleh, ya. Dan kata Allah SWT, semua problem manusia di dunia ini, almost everything akan settle bila ada keyakinan yang hari kiamat itu pasti terjadi. Sebab itu kata Allah SWT dekat sini, innas sa'ah la'atiyatun. Kalau belajar bahasa Arab, tuan-tuan dan puan-puan, best tau tuan-tuan dan puan-puan. Dalam ayat ini dia guna dua perkataan tauhid. Taukid. Taukid tu maksudnya Penegasan. apa? Penegasan. Yes, penegasan. Betul kata Syekh kita. Allah SWT nak tegaskan. Pertamanya inna, yang keduanya lam, huruf lam. La'atiyatun. Maksud penegasan tu apa? Confirm. Yeah. Betul ni. Ini bahasa kita lah. Ya, apa? Tak tipu dah Ya, tak tipu dah. Tak tipu dah. Betul ni. Apa yang betulnya? Hari kiamat tu memang ada. Yeah. Itu dia, tuan-tuan dan puan. Ya. Maksudnya, hari kiamat tu confirm datang. Dia cuma on the way. Tu cerita dia. Dia confirm datang. Tapi dia on the way. Kita tiap-tiap hari makin lama, makin dekat. Bila Allah SWT bagi penegasan ni, apa maksud dia, Hakim? Maksudnya, tuan-tuan dan puan, Allah SWT tahu manusia ni, Allah SWT bincang punya banyak hari kiamat dalam Quran. Dia baca tiap-tiap hari pun ramai tak percaya. Ramai tak percaya. Macam tadilah Hakim cakap, Ustaz, saya handsome, Ustaz. Saya buat tattoo. Saya kata dia ni SS ni, shot sendiri. Shot sendiri. Lama-lama dia cakap, betul Ustaz. Saya buka topeng kan, tunjuk muka saya punya Superman kan. Bila dia dah bersungguh, tuan-tuan dan puan, dia guna taukid lah tu. Nampak tak? Dia guna taukid lah tu. Maknanya dia serius lah, dia ni adik Superman. Contoh, tuan-tuan dan puan. Ni contoh, ya. Sama macam ni. Allah SWT dalam ayat ni, kalau kita guna kita punya inotasi, suara lah ni, suara, intonasi Allah Akbar. Pagi ni tak keluar perkataan, ya. Kalau guna intonasi, maknanya intonasi dia serius. Betul ni, hari kiamat memang ada, please lah percaya. Cuma lepas tu Allah SWT kata, walakinna aktsaran nas la yu'minun. Macam mana saya bersungguh pun nak yakinkan manusia hari kiamat ni ada, tak ramai orang percaya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin anda yang menonton tanyalah Ustaz ni, sama-sama kita doa, kita semua termasuk dalam kalangan orang yang percaya. Wallahu alam. Baik, apakah tanda orang beriman? Iaitu wajib percaya kepada hari kiamat. Baiklah, kita nak bertahmid seketika, kembali bergabung selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga panel kita Ustaz Muhammad Ashraf Ayub, membicarakan tentang topik tafsir dan taranum bermula ayat yang ke-58 sehinggalah ayat yang ke-60. Sudah 2 ayat kita bicarakan pada pagi ini, dan pada kali ini kita nak sambung ayat yang terakhir, ayat yang ke-60, iaitu Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Antara ayat yang selalu kita dengar. Jadi jom kita dengarkan pencerahan tafsiran dari guru kita. Silakan Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, saya ucapkan terima kasih kerana anda masih setia di dalam rancangan kita yang sangat bermanfaat, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita teruskan kepada penafsiran dan juga tadabbur ayat 60. Ayat ni berbunyi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ayat ni selalu kita dengar. Betul, tuan-tuan dan puan-puan. Kejap lagi saya kupas. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Apa maksudnya? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah SWT kata, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya aku akan jawab, perkenankan setiap doa kamu. Itu yang pertama. Kemudian ayat ni sambung. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang yang sombong. Yastakbirun ni maksudnya takabur. Sombong.
an ibadati, daripada beribadat dan berdoa kepadaku, orang macam ni bila hari kiamat, saya dakhuluna jahannama dakhirin, aku akan celup dia, masukkan dia di dalam neraka dalam keadaan dihinakan. Dakhirin itu maksudnya hina. Baik tuan-tuan dan puan, mari kita cuba fahami apa yang nak disampaikan melalui ayat ni. Ayat ini tuan-tuan dan puan seperti yang saya katakan tadi, bila kita mengaji, bila kita baca Al-Quran, setiap ayat Al-Quran ini dia ada kesinambungan. Dia bukan satu ayat dengan satu ayat ni dia tak ada kesinambungan. Dia ada pertalian dia tu tuan-tuan dan puan. Tadi kita tahu mula-mula kita baca Allah SWT tu terang cakap cara kami layan orang yang banyak amal soleh dengan orang yang tak beramal soleh, banyak buat maksiat ni tak sama, kata Allah SWT. Kemudian Allah SWT kata you must be careful nah, hari kiamat tu memang betul-betul terjadi nah, inna sa'ata la'atiyatun. Ayat sebelum ni tuan-tuan dan puan, Allah SWT kata be careful nah, hari kiamat ni confirm ada. Bila kita orang beriman ni jenis percaya hari kiamat ni ada, tuan-tuan perempuan, kita rasa gerun lah. Kita rasa takut. Kenapa kita rasa takut? Sebab hari kiamat tu kita dah dapat tahu daripada banyak lagi ayat lain dan juga hadis Rasul, di hari kiamat Allah SWT akan scrutinize kita. Maknanya scrutinize tu apa? Allah cek betul-betul kita tuan-tuan dan puan. Setiap apa yang kita buat ni Allah akan cek. Dan nanti last nanti Allah akan tengok dia ada mizan. Ada timbangan tuan-tuan dan puan, mana berat mana tak berat. So mana kalau berat amal soleh, selamatlah kita masuk syurga. Kalaulah amal tak soleh kita berat, tuan-tuan dan puan berpeluh nah. Berpeluh nah tu jawab dia. So kita orang beriman ni risau. Risau sebab apa? Bukan kerana kita ni banyak sangat buat maksiat dah. Kita risau satu perkara. Aku pagi tadi buat amal soleh, dah mengaji, dah qiyamul lail. Yang aku risau sekarang ni, Allah terima ke tidak? Itu dia tuan-tuan dan puan. Ni tadi aku mengaji ni, beria aku mengaji, baca Quran ikut tajwid betul-betul huruf shad, beria sengit-sengit mulut kita baca, betul tak tuan-tuan dan puan? Mana yang 6 harakat beria ngira ni 6 harakat ni. Kita sungguh-sungguh lah nak dapat buat perkara yang Allah redha ni. Tapi kita fikir ni, Allah terima tak ni? Dan Allah SWT kata bagi jaminan. Ini ayat ni dia bagi kita lega tuan-tuan dan puan. Bagi orang yang banyak buat amal soleh, don't worry nah, don't worry. Sebab apa? Tuhan bagi tahu secara langsung. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Beribadahlah kepada aku, berdoalah kepada aku, confirm aku bagi jawapan, insya-Allah aku akan terima. Baik tuan-tuan dan puan, saya nak kupas sikit apa maksud ud'uni astajib lakum. Ud'uni ni tuan-tuan dan puan-puan, dia doa ni, doa. Ud'uni tu perkataan dia doa lah. Kita orang Melayu faham doa tu doa lah, angkat tangan minta kepada Allah SWT. Itu kefahaman kita. Tapi kalau kita mengaji tafsir tuan-tuan dan puan-puan, bila perkataan ud'uni ya, dia bukan ada satu makna saja. Dia kadang-kadang dia mungkin bawa dua makna. Ni nak bagi tahu lah nah. Yang pertama kata ulama, doa dalam Al-Quran bila disebutkan doa, yang pertama dia merujuk kepada doa ibadat. Apa maksud doa ibadat? Maksudnya doa itu maksud dia ibadah. Dan so bila kita tahu doa itu ibadah, maksud ayat ni apa? Allah SWT kata beribadahlah kepadaku, bacalah Quran banyak-banyak, bersemayanglah banyak-banyak, istighfarlah banyak-banyak. Itu maksud doa ibadah tuan-tuan dan puan-puan. Astajib lakum, nanti aku terima ibadah kamu. Itu maksud pertama, doa ibadah. Yang kedua maksudnya doa soal ataupun talab. Ini bahasa Arab ya tuan-tuan dan puan-puan. Doa yang merujuk kepada maksud kita sedang minta something kepada Allah SWT. Doa maksud doa yang kita faham lah. Bila kita maksudkan sedemikian, ayat ni bermaksud Allah SWT kata berdoalah, mintalah kepada aku banyak-banyak. Nanti aku akan jawab permintaan kamu. So kita nak guna mana ni Ustaz? Sekarang dalam kupasan saya dalam rancangan pagi ini, saya akan guna maksud nombor 2. Maknanya apa? Kita berdoa minta kepada Allah SWT, nanti pasti Allah akan bagi jawapan. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan dan puan-puan, elok kita banyak berdoa. Elok kita banyak berdoa. Sebab dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi jaminan semua doa Allah akan bagi jawapan. Dan disebabkan itulah ayat lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala tegur,
innallazina yastakbiruna an ibadati. Maksud dia apa? Orang yang takabur, orang yang sombong, orang yang jenis malas berdoa, orang yang jenis kalau lepas semayang tu assalamualaikum warahmatullahi dia terus bangun. Dia terus bangun, tuan-tuan dan puan-puan. Ya, orang yang jenis dia fikir doa ni benda ni kecil lah. Dia fikir benda macam tu, tuan-tuan. Nak doa pun baca laju-laju. Nak doa pun kadang-kadang tangan dia tu letak kat paha. Sini macam ni. Senang. Ada orang ambil ringan tentang doa. Ya. Ayat ni tegur. Jangan main-main lah. Innallazina yastakbiruna an ibadati. Siapa yang sombong dalam keadaan berdoa ni, dia tak mau doa, dia doa main-main, dia anggap doa ni benda lekeh, saya dakhuluna jahannam dakhirin. Hari kiamat nanti, pengsan kita kena picit, tuan-tuan dan puan-puan, dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tegur tuan-tuan dan puan-puan dalam ayat ni? Sebab Tuhan tahu, tuan-tuan dan puan-puan, manusia ni kadang-kadang ada sampai satu tahap dalam kehidupan kita, kita ni dah rasa terlalu percaya diri. Maknanya apa? Kita rasa apa yang kita kecapi selama ini semua hasil kita. Kita ni berjaya sebab kita pandai. Kita ni kaya sebab kita ni kuat berusaha. Kita ni hebat sebab kita ni yang rajin naik pangkat cepat. Kita rasa sampai satu tahap. Ini saya tak kata semua. Saya kata secara umum. Tuan-tuan dan puan-puan, manusia dia ada kadang-kadang pemikiran dia, lintasan tu datang, tuan-tuan dan puan-puan. Lintasan tu datang. Waktu kita sedang berjaya, kita sedang sihat dan sebagainya. Kita rasa kalau Tuhan tak tolong pun, aku tak doa sangat pun, aku boleh berjaya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tegur, tuan-tuan dan puan-puan, sikap manusia macam ni. Allah Subhanahu Wa Taala kata, semua kejayaan yang kita dapat ini sebenarnya hakikatnya Allah yang bagi izin. Allah yang bagi izin. Kita pandai. Tuan-tuan dan puan-puan, otak kita ni siapa yang bagi izin? Pandai itu Allah SWT yang bagi izin. Kita berjaya, kita usaha, siapa yang bagi izin kita bergerak tangan kita pagi ni, tuan-tuan dan puan-puan? Allah bagi izin. Kita hidup ni pun Allah bagi izin. Ini free, kurniaan Allah ni. Jantung ni Allah SWT bagi izin, dia bergerak. Tuan-tuan dan puan-puan perasan tak? Jantung kita ni kita tak boleh kontrol lah. Kalau kita rasa kita kontrol semua benda lah, jantung kita ni kita tak boleh kontrol. Hakim boleh tak kontrol sekarang ni jantung, berhenti kejap 3 saat kan gerakkan dia balik? Boleh tak? Tak boleh. Betul tak? Betul. Tak boleh. Dia bukan macam tangan, tuan-tuan dan puan. Maknanya Allah SWT kata, hebat mana pun kita, perkara paling penting dekat badan kita ni, jantung, darah mengalir, ini semua kata Allah SWT, you cannot control mah. Siapa yang kontrol? Allah SWT yang kontrol. Kalau kami tak bagi dia izin dia bergerak, dia boleh cure on the spot, tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya Allah SWT nak bagi kefahaman di sini, macam mana hebat pun kita, macam mana terror pun kita kena banyak berdoa. Mungkin orang tanya, Ustaz, kalau saya ni semua benda saya dah dapat. Semua saya dah dapat dalam hidup saya. Saya nak doa apa, Ustaz? Sebab kita selama ni fikir doa kalau ada masalah. Betul tak, tuan-tuan dan puan? Tuan-tuan dan puan-puan, kita tukar doa kita, doa syukur. Doa syukur. Terima kasih Allah kau bagi aku sihat. Terima kasih Allah kau bagi aku banyak rezeki. Alhamdulillah tak ada banyak masalah dalam hidup. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, yang paling teruk Ustaz bila doa tu tangan kat bawah, lepas tu minta ya Allah macam biasa. Dia ingat kalimah mak. Copy and paste dia kata. Copy and paste. Parah betul. Baiklah, kita nak bertasbih seketika, kembali bergabung selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa tanda orang beriman? Katanya baik, hidupnya aman. Apa tanda orang beriman? Amal ibadat satu keseronokan. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kalau kita lihat dalam pimpinan Tafsir Ar-Rahman yang kita gunakan pada pagi ini, dan anda juga kalau gunakan pimpinan Tafsir Ar-Rahman, kalau kita lihat pada ayat yang ke-60 Ustaz, Allah berfirman yang mafhumnya, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu.
Dan kita lihat ada nota kaki di bawah. Mungkin Ustaz boleh jelaskan sedikit. Baik. Silakan. Terima kasih banyak Hakim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita teruskan lagi di dalam perbincangan kita tafsir surah Ghafir ayat yang ke-60. Kalau anda rujuk kepada nota kaki bagi mereka yang ada kitab tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Ya, betul. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman. Ni orang Malaysia kenal lah ni. Ini merupakan tafsir yang paling banyak diguna pakai ya. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman ya. Kalau anda buka muka surat 1256 ya, di bawah itu nota kaki 1556 ada menyatakan ya, setelah menerangkan tentang kebenaran hari kiamat. Tadi ayat 59 saya cerita. Maka dengan ini, ayat 60, Allah SWT perintahkan supaya manusia sentiasa banyakkan beribadah dan banyakkan berdoa kepadanya, doa kepadanya, minta banyak-banyak. Minta apa? Kebaikan dunia dan juga di akhirat. Apa maksud nota kaki ini? Nota kaki ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya sedang menyarankan kepada kita satu perkara yang sangat-sangat penting. Iaitu, bila kita dah melakukan ibadah, kita elok tutup dengan doa. That's why tadi saya kata lepas sembahyang. Kenapa Tok Imam lepas sembahyang dia tak bangkit? Dia baca zikir, lepas tu dia doa dulu. Sebab inilah cara para salafus soleh. Inilah cara yang dilakukan oleh para nabi, tuan-tuan dan puan-puan. Nabi Ibrahim, ni saya nak bagi contoh ya. Nabi Ibrahim lepas melakukan amal ibadah yang besar. Apa amal ibadah yang besar yang Nabi Ibrahim lakukan pada waktu tersebut? Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail bina Kaabah. Ini ada dalam juz 1, tuan-tuan dan puan-puan. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Nabi Ibrahim dapat perintah bina Kaabah. Nabi Ibrahim buat betul-betul ni, tuan-tuan dan puan-puan. Bila dah elok Kaabah terbina, Nabi Ibrahim, tuan-tuan dan puan-puan, bukan lepas dah habis tu cuci tangan balik rumah dah. Nabi Ibrahim tutup dengan apa? Dengan doa. Sebab Nabi Ibrahim tahu ini ibadah. Kena minta dulu dengan Allah. Minta apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, tolong terima amal ibadah kami. Engkaulah Tuhan Maha mendengar, Maha mengetahui. Itu doa Nabi Ibrahim. Kita nak doa apa, Ustaz? Ni saya nak bagi tahu. Ada satu doa, tuan-tuan dan puan-puan, yang sangat bagus. Saya sarankan jangan tinggal doa ni. Dalam apa jua ibadah kita lepas sembahyang tu, kalau kita tak sempat mana pun, baca doa ni. Sebab doa ni dianggap doa all in one. Doa all in one. Kita ni ada banyak doa kita hafal. Ada banyak benda kita nak minta. Tapi dalam banyak-banyak ni, takkan nak baca semua. Konon tak sempat nak pergi tandai ke apa kan. Baca macam mana kalau kita baca satu doa ya, semua tu terangkum, tuan-tuan dan puan. Doa dia doa all in one. Dalam buku 45 doa grade A saya ni, saya ada beritahu tuan-tuan dan puan-puan. Buka muka surat 75. Siapa yang ada nah buku ni boleh dapatkan dekat mana? FB saya, Ustaz Asraf. Ada saya bagi tahu dekat situ ya. Nak cari FB saya, eja betul-betul ASREFF, ada saya bagi tahu dekat situ. Doa dia apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tuan-tuan dan puan-puan yang sedang dengar mesti urut kat dada kan. Woi, nasib baik aku dah hafal doa tu. Memang dah hafal pun ya. Doa tu sebenarnya dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan. Tuhan aja. Dalam surah Al-Baqarah ayat 201 ya. Allah kata, hampa kalau nak minta dengan aku semua benda, mintalah, tak kisah, aku boleh balas, aku boleh bagi. Tapi jangan lupa kena minta kebaikan dunia, kena minta kebaikan akhirat, dua-dua sekali jalan. That's why kita baca Rabbana, ya Allah, wahai Tuhan kami, atina fid dunya hasanah, bagi kami kehidupan yang baik di dunia. Dan kami juga minta wafil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kami pun dapat kehidupan yang baik. Kemudian satu lagi, ya Allah, kami minta, please ya Allah, wa qina azabannar, tolong jauhkan kami daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Itu maksud ayat ataupun nota kaki 1556 yang ada di dalam tafsir bimbingan Ar-Rahman ini. Wallahu a'lam. Cantik Ustaz. Jadi sibuk mana pun kita, jangan lupa untuk berdoa. Paling kurang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Baiklah, kita nak meraihkan soalan pagi ini dari sahabat kita Aiman Aizuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam. Ayat 58. Ada dua soalan.
Yang pertama, adakah orang yang buta mata hatinya di dunia akan buta dan sesat di akhirat? Yang kedua, apakah hati yang kosong ini adalah hati yang sukar untuk menerima nasihat atau pandangan dari orang-orang soleh, ulama dan juga umara sebagai penyuluh umat? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Aiman atas soalan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih banyak saya ucapkan dahulu kepada Tuan Aiman kita yang bertanya dua soalan yang sangat bermanfaat. Ya. Soalan ini berkaitan ayat 58, ayat awal yang kita baca tadi tuan-tuan dan puan-puan ya, iaitu wama yastawil a'ma wal basir walladzina amanu wa amilus solihati walal musi. Dalam ayat ni ada bagi tahu tak sama keadaannya antara orang buta, orang yang tak nampak dengan orang yang celik, orang yang nampak, orang yang boleh melihat. So soalan yang pertama, adakah orang yang buta mata hatinya di dunia akan buta dan sesat di akhirat? Maknanya kita sekarang penonton dan perempuan faham yang ayat ni sebenarnya dia bukan refer kepada mata kita yang betul ni. Dia refer kepada mata hati. Adakah sama orang yang kalau waktu di dunia hati dia ni jenis gelap, jenis tak nampak, nanti dekat akhirat dia pun tak nampak? Adakah sama keadaannya? Jawapannya tuan-tuan dan puan-puan begitulah lebih kurang jawapannya. Sama tuan-tuan dan puan-puan. Sebab ada ayat lain mengatakan tuan-tuan dan puan-puan begitu. Ya. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang waktu dekat sini, maknanya dekat dunia, a'ma, dia buta mata hatilah. Ada kebenaran dia tolak. Ada ustaz datang nak ngajar Quran, dia tutup TV. Dia tak nak dengar. Ada orang minta ajak jom pergi surau mengaji, dia kata benda ni tak penting pun. Ini kata maksudnya buta mata hati. So kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang macam ni, yang jenis buat tak tahu dengan hidayah ni, wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Nanti hari kiamat dia pun buta juga. Dia pun buta juga, bahkan dia boleh sesat. Dia boleh sesat. Apa maksudnya? Pada waktu tersebut semua orang berpusu-pusu nak masuk ke syurga. Dia ni tuan-tuan dan puan-puan, dia pergi tu tergelincir ke neraka. Na'udzubillah min zalik tuan-tuan dan puan-puan. Kita tak mau ya. So adakah confirm keadaan tersebut ya? Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang lain, kecuali orang yang bertaubat. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita ni waktu hiduplah ni mungkin kita ada banyak buat silap. Ni bukan nak kata tuan-tuan dan puan-puan, saya pun begitu tuan-tuan dan puan. Kita ni manusia sama sahaja ya. Kita ada buat silap, kita ada tergelincir, kita adalah dulu waktu nakal kita dalam hidup. Kalau ada tuan-tuan dan puan, selagi nyawa ni terkandung dalam badan, selagi tu kita ada boleh buat U-turn. U-turn dengan istighfar, taubat dan juga banyak minta maaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah nanti hari kiamat mata kita terang insya-Allah. Baik. Kita semua pendosa dan sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan ialah kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita nak meraihkan pula pemanggil di talian. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman, Dai Hakim dan juga Ustaz Muhammad Ashraf Ayub. Saya Omar bin Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf Dai, tersalah sebut tadi nama. Tidak mengapa. Tersasul pula pagi ni. Jadi begini soalan saya Ustaz ya. Ustaz tadi mulai ayat yang ke-58 tadi Ustaz, dan kita pun dah faham dah ditafsir dan diterjemahkan oleh Ustaz tadi. Antara orang yang beramal soleh dengan orang yang kurang beramal soleh ini, dia terdapat beza yang cukup jauh ya Ustaz ya. Jadi kadang-kadang kita ni dalam kehidupan kita seharian, saya sendirilah Ustaz, bila kita ingat kita ni dah tahu dah, tapi kita untuk melaksanakan apa yang kita tahu tu, apa yang kita faham tu cukup sukarlah Ustaz, bukan semudah yang diucap mulut. Contohlah Ustaz, buat kata tadi Ustaz dah disebut mengenai aku ni mulut je jahat tapi hati aku baik. Ini tak ada Ustaz ya. Ini saja kita je yang buat reka-reka cerita macam ini. Tapi soalan saya begini Ustaz, apakah boleh kadang-kadang kita menganggap apabila kita terlalu ikut apa yang dikatakan, terlalu ikut apa yang disebut dalam Al-Quran ini, kita ini sukar untuk maju Ustaz. Contohlah kalau kita terlampau ikut agama, ada yang mengatakan itu sebagai batu penghalang untuk kita maju, dan ada yang kata itu kalau kita ikut sangat kita akan
terkebelakang selama-lamanya. Ya. Jadi soalan saya, apakah kita boleh berpandangan begini Ustaz? Apabila kita buat masalah ini, kita ni payah untuk maju seperti bangsa-bangsa yang bukan beragama Islam ini Ustaz. Bolehkah kita bercakap begitu Ustaz? Itu soalan saya Ustaz. Dan Naim senyum nampak gigi, walaupun pakai mask tak nampak gigi. Ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Omar dari Pekan Pahang. Sebaik tutup dengan pantun. Terubat juga hati ni. Baik, terima kasih kepada Tuan Omar atas soalan berkenaan ialah adakah dengan kita mengamalkan gaya hidup Islam akan membuatkan kehidupan kita mundur, Ustaz? Silakan. Baik, pertamanya saya nak ucapkan kepada penonton setia kita ya, Tuan Haji Omar, apa khabar? Baik, saya suka bila Tuan Haji call ya, dapat dengar suara Tuan Haji. Saya doakan Tuan Haji dan sekeluarga sama-sama sihat dan semua amal ibadah kita dia terima. Cuma nak beritahu Tuan Haji, saya ni tak pandai sangat pantun-pantun. Ya, Dai Hakim pandai ya. Saya tak pandai sangat, tapi saya nak cuba juga tadi fikir apa pantun aku kena balas ni. Kita bercakap Melayu, kalau orang jual pantun kita kena balas. Saya balas ya. Pen merah, pen biru, jangan marah, I love you. Itulah yang saya boleh buat, tuan-tuan dan puan ya. Okey, kita teruskan kepada perbincangan kita. Bertanya tentang soalan yang Tuan Haji Omar tanya tadi, ada masyarakat kita sekarang ni berpandangan kalau kita ni banyak sangat ikut agama, kita ni tak maju. Kita ni tak maju ke depan. Seolah-olahnya kemajuan itu kita akan dapat capai kalau agama ni kita tolak ke tepi. So jawapan dia macam mana tuan-tuan dan puan? Jawapan saya mudah tuan-tuan dan puan. Kita tengok dulu bukti orang yang betul-betul mengamalkan Al-Quran Sunnah ni macam mana tahap depa ni dulu. Kita tengok tu dulu tuan-tuan dan puan. Siapa masyarakat ataupun siapakah manusia yang betul-betul mereka ni beramal dengan Al-Quran dan juga Sunnah? Siapa dia tuan-tuan dan puan? Senang ya. Iaitu pada zaman Rasulullah dan juga para sahabat. Kita tengok situ dulu tuan-tuan dan puan. Sekarang ni mungkinlah ada cacat celah kurang dan sebagainya. Tengok zaman yang 100% ikut Al-Quran dan Sunnah. Kita tengok tuan-tuan dan puan, sebelum Al-Quran datang dengan selepas Al-Quran datang, apa yang berlaku pada masyarakat Arab? Masyarakat Arab pada waktu zaman Rasul ni tuan-tuan dan puan, depa gelar Arab jahiliah. Arab yang jahil. Arab yang tak tahu apa-apa. Maknanya masyarakat dia sangat mundur. Sangat tidak bertamadun. Sangat kurang terpelajar. Ni bukan nak ngutuk orang Arab tuan-tuan. Ni nak bagi tu zaman tu. Zaman tu sehingga kan kalau kita kaji sejarah ya, waktu tersebut kuasa besar dunia Parsi dengan Rom. Rom dengan Parsi kuasa besar dunia. Depa ni hobi dia apa? Jajah tanah tempat lain. Dalam banyak-banyak tempat yang mereka jajah ni, ada satu kawasan depa tak nak jajah. Kat mana? Tu kawasan Tanah Arab. Kawasan yang baginda Rasulullah SAW turun Al-Quran Mekah Madinah ni tak dijajah tuan-tuan dan puan. Kenapa tak dijajah? Dia orang cakap situ tak ada apa-apa. Padang pasir. Dahlah masyarakat jenis degil. Dia kata macam tu kan. Maknanya duduk dalam kemah. Bukan ada bangunan besar-besar pun. Adalah Kaabah kecil macam tu. Yang lain tu kemah tuan-tuan dan puan. Mereka tu tak teringin nak jajah sebab dia anggap benda ni, ini kawasan yang langsung tak bertamadun. Tuan-tuan dan puan, ni nak bagi tahu ya. Itu sebelum Islam dah datang. Bila Islam datang, waktu Rasulullah berumur 40 tahun, Allah SWT bentuk balik pemikiran manusia menggunakan acuan wahyu. Al-Quran yang kita baca lah ni tuan-tuan. Apa yang terjadi? Kita tengok apa yang terjadi. Dalam masa tuan-tuan dan puan 30 ke 50 tahun ya, lepas itu Rasul berjaya membina satu generasi yang sangat powerful. Sehingga kan masyarakat tak pernah terfikir ni satu kawasan orang yang langsung tak maju, tiba-tiba lagi 30, 40, 50 tahun mereka menjadi kuasa besar dunia. Daripada tak maju, tiba-tiba dalam masa 100 tuan-tuan dan puan, dia pegang Quran, dia pegang Sunnah, mereka menjadi satu tamadun paling hebat, menguasai sepertiga dunia. Masya-Allah tabarakallah. Bagi saya jawapan kepada mereka yang kata kalau ikut Islam tak bertamadun. Bagi saya, kita ni tak bertamadun lah kalau kita tak ikut Islam. Wallahu a'lam. Betul. Jadi sirah dan sejarah telah membuktikan datangnya Islam memajukan umat Islam pada ketika itu. Baiklah, Tanyalah Ustaz di TV3 akan berakhir di sini dan teruskan menonton untuk siaran tambahan 30 minit di TV9 selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.
Masih lagi bersama dengan kami dalam Tanya Nak Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami, bila buka TV9, Ustaz Ashraf, kita membicarakan tentang topik tafsir dan taranum, iaitu surah Ghafir bermula ayat yang 80 hinggalah ayat yang ke-60. Baiklah, kita nak meraihkan soalan seterusnya dari sahabat kita Ruby Abu Bakar. Ruby, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru Tanya Nak Ustaz. Waalaikumsalam. Ayat 59. Apakah bentuk-bentuk keraguan yang dimaksudkan dalam ayat ini? Mohon pendapat Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Ruby Abu Bakar Ruby atas soalan. Silakan Ustaz. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, saya ucapkan terima kasih banyak kerana anda masih lagi setia di dalam rancangan kita Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tadi kita bersiaran di TV3. Ya. Sekarang kita melompat kepada adik dia, iaitu TV9. Dia sama lagi, abang adik lagi tuan-tuan dan puan-puan. Bicara masih sama bersama dengan saya dan juga Da'i Hakim menemani anda. Lagi setengah jam kita akan menghabiskan perbincangan surah Ghafir kita, ayat 58 sampai ayat 60. Ada satu soalan kami terima daripada Ruby Abu Bakar bertanya, ayat 59. Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktharan nasi la yu'minun. Itu ayat dia, ayat 59. Soalan dia ialah, apakah bentuk-bentuk keraguan yang dimaksudkan dalam ayat ni? Sebab ayat ni tuan-tuan dan puan-puan, kata Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat itu confirm datang, tidak ada lagi keraguan. Soalan dia tanya, keraguan tu dalam bentuk apa? Keraguan tu sebenarnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala tahu bahawa manusia ni dia ada yang ragu-ragu. Hari kiamat ni betul ke nanti? Maksudnya macam ni, nanti bila kita dah mati, kita bangkit ke balik? Ya. Sebab selama ni kalau pergi kubur, tak nampak pun orang bangkit. Betul ya tuan-tuan dan puan, ya. Kita tak nampak. Sebab hari kiamat ni lambat lagi tuan-tuan dan puan, lambat lagi, ya. Dia belum lagi berlaku tapi confirm berlaku, ya. So keraguan inilah tuan-tuan dan puan, dia akan membarah kepada perkara lain. Membarah maknanya dia akan berjangkit kepada yang lain. Dia start tak percaya sangat hari kiamat, dia akan berjangkit pula, aku baca Al-Quran mengaji ni betul ke dapat pahala ni? Dia masuk kat situ. Dia akan berjangkit lagi. Ni aku hantar nak aku sekolah agama, belajar mengaji tahfiz ni bermanfaat kan ni? Nanti takut nanti dia dah besar susah nak cari rezeki. Nampak tak tuan-tuan dan puan? Dia berjangkit banyak. So kata Allah SWT, keraguan inilah yang ingin dihapuskan terlebih dahulu. Sebab itu kita banyak mengaji, banyak baca Al-Quran. Dengan keyakinan daripada informasi yang kita dapat ni, keyakinan kita terhadap hari kiamat makin lama makin meningkat. Daripada itulah kita akan start buat amal soleh sesungguh hati, wallahu alam. Ya, jadi itu antara keraguan yang perlu kita kikis, iaitu timbul di hati kita, ya je kiamat ni. Jadi kalau ada perasaan begitu, perlu kita jauhkan. Baiklah, kita ada pemanggil seterusnya di talian. Assalamualaikum, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan? Saya Haji Tukinon Najib Muhammad Salih. Baik, Ustaz dan Da'i baik. Baik, alhamdulillah. Silakan. Baik, persoalannya Ustaz, dalam ini orang yang tak beriman dan orang yang tak beramal saleh selalu saja menafikan yang hari kiamat tak ada. Walaupun maknanya dah dibagi rasul, dah dibagi penerangan, dan dalam Quran pun dikatakan yang hari kiamat tetap ada. Dan soalan saya, kenapalah hati dia, bagaimana dalam ayat yang ke-58, adakah hati dia ni terlalu gelap? Maknanya kalau hati orang tak melihat terang tak? Kalau tak dapat melihat maknanya gelap. Jadi nak minta penjelasan daripada Ustaz pagi ni untuk itu dia. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Tuan Haji Tukinon atas soalan tentang, hari ini Ustaz ada orang siang malam kita cerita tentang kiamat tapi tak nak percaya juga. Adakah itu tanda hatinya terlalu gelap Ustaz? Baik, terima kasih banyak. Pertamanya saya ucapkan kepada Tuan Haji Tukinon bertanya soalan yang sangat bermanfaat. Ya. Kenapa ada orang yang walaupun kita dah remind dia, kita dah bagi tahu dia ayat Quran, hadis, macam-macam cara kita bagi untuk supaya dia percaya terhadap apa yang kita bincang dalam Al-Quran Sunnah ini, tapi ada orang yang masih dia tolak. Dia tak percaya. So apa problem dia? Itu soalan dia tuan-tuan dan puan. Apa problem dia sebenarnya? Problem dia tuan-tuan dan puan yang dimuliakan Allah SWT, dia sebenarnya bertitik tolak daripada masalah hati. Masalah hati. Hati ni kata ulama dia ada 3 tahap.
Pertamanya qalbun mayyit. Ada orang hati dia tu dah mayit. Mayit ni apa? Mayat. Dah mati. Hati yang mati ni tuan-tuan dan puan, cakap apa pun dia masuk kiri keluar kanan. Tu satu. Yang qalbun mayyit ni, dia bukan sekadar dia tak nak terima, dia tolak. Dia tolak, dia bangkang, dia pelekehkan. Bila ustaz-ustazah datang ni, dia pelekehkan. Dia pandang sinis. Dia buat gelak-gelak kita. Ini qalbun mayyit ni tuan-tuan dan puan. Saya tak kata siapa-siapa. Tapi ini ulama' cakap. Ada manusia, dia ada 3 hati. Satu, qalbun mayyit, ini paling teruk. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita bukan macam tu. Nombor 2, qalbun marid. Qalbun marid. Hati yang ada sakit. Dia tak ada teruk sangat. Tapi dia ada sakit, tuan-tuan dan puan. Sakit macam mana? Kalau kita demam macam mana, tuan-tuan dan puan? Dia kejap dia okey. Kejap dia terlantar balik macam tu, tuan-tuan dan puan. Lepas tu dia bangun, dia okey balik. Ini maksudnya qalbun marid. Maksudnya apa? Dia ada waktu dia rajin mengaji. Ada waktu rasa malas tu, dia duduk tengok movie sampai 3-4 cerita dia layan. Dia ada waktu macam tu, ya. Dia ada waktu macam tu, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini nombor 2, qalbun marid. Maknanya ada waktu dia on, ada waktu dia sengal sikit. Yang paling baik, qalbun salim. Qalbun salim. Hati yang sejahtera, hati yang aman, hati kalau nak buat ketaatan dia rasa seronok, macam kata Da'i Hakim tadi. Dia rasa relax. Dia rasa santai. Bila angkat takbir semayang malam tu, dia rasa inilah waktu-waktu yang memang aku tunggu ni. Bila dia mengaji tu, dia rasa tak nak tutup. Kita kadang-kadang terbalik. Bila nak mengaji tu, dia tengok lu kang nak habis kat mana. Dia tengok macam tu. Ustaz ni baca berpalai ni. Yang tu kata tok guru kami dululah, itu marid tu. Marid, Dia marid lagi tu, ya. Tapi yang salim ni, dia kalau mengaji, kalau boleh lepas satu surah dia ligan surah lain, lepas satu surah ligan surah lain. Makin lama makin seronok. Macam tuan-tuan dan puan-puan sekarang lah. Saya yakin anda yang stay dalam rancangan Tanyalah Ustaz, tadi dah TV3, dia sanggup tu masuk TV9 tu. Dia nak tunggu, nak tengok sampai habis. Saya doa sama-sama dah, hati kita Allah bagi kita hati yang apa? Yang salim. Apa doa untuk dapat hati salim? Ya muqallibal qulub, Sabit qulubana ala dinik. Wahai Tuhan yang boleh membolak-balikkan hati, tolong tetapkan hati kami sentiasa sukakan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Amin. Jadi itu 3 jenis hati. Yang pertama marid, yang kedua mayyit dan yang ketiga salim. Mudah-mudahan kita mendapat hati yang sejahtera, iaitu salim. Baiklah, kita ada pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Da'i Hakim, Kak Yat sini, Nohayati Ismail dari Rawang. Apa khabar Kak Yat? Alhamdulillah, terima kasih Da'i. Da'i apa khabar? Alhamdulillah sihat. Silakan Kak Yat. Okey, terima kasih Da'i. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan Kak Yat, kita beramal dan kita pun memang suka buat amal yang baik ni Ustaz. Tapi kadang kita takut kita sesat dalam cahaya Ustaz. Kita seolah-olah macam mengharapkan pujian manusia. Dan lagi satu tadi Ustaz sebut tentang kita hantar anak tahfiz. Tapi sekarang Ustaz, masalahnya kita seolah mengasingkan dunia dan akhirat Ustaz. Setengah-setengah bila kita mohon, kita hantar anak tu, bila kita hantar anak tapi kita niat, kita tanya pusat tahfiz tu, adakah tahfiz ni ada SPM? Jadi kita mengharapkan macam kita nak balasan dunia juga Ustaz. Jadi itu je soalan Kak Yat. Ustaz, Kak Yat nak tahu tu tentang adakah kita ni seolah-olah macam mengasingkan, melebihkan dunia daripada akhirat Ustaz. Itu saja soalan Kak Yat. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Baik, terima kasih kepada Kak Yat atas soalan yang menarik, iaitu dunia dan akhirat. Bagaimana Ustaz untuk kita menghadapinya Ustaz? Seimbangkan atau bagaimana? Baik, terima kasih banyak kepada Puan Nurhayati Ismail yang bertanya soalan yang sangat bagus. Persoalan tentang kita ni sekarang ni masyarakat sudah mula suka menghantar anak masuk ke sekolah yang boleh menghafal Al-Quran. Nama dia sekolah tahfiz. Sekolah tahfiz ni dia rata-rata lah tuan-tuan dan puan-puan, dia ada swasta, ada bawah kerajaan. Dan rata-rata dia ada 2 silibus. Satu silibus dia campur, dia mix. Makna dia menghafal Al-Quran, dia belajar ilmu agama. Dalam masa yang sama dia belajar juga akademik. Kita kata SPM lah. Ambil SPM, PMR, whatever lah. Dia belajar 2 in 1. Ini yang banyak sekarang ditawarkan. Tapi ada juga satu lagi aliran, dia belajar agama saja. Maknanya menghafal Al-Quran, belajar ilmu turas, belajar ilmu agama saja. Akademik ni dia tak belajar. Jadi sekarang ni ada ibu bapa dia concern perkara tu. Dia concern perkara tu.
saya nak hantar anak saya kalau ada 2 in 1 tadi tu. Akademik ada, tahfiz ada. Kerana dia khawatir kalau tak belajar akademik nanti kan dia susah nak pergi jauh dalam kehidupan. Ada yang concern. Ada juga ibu bapa yang jenis hati memang dia yakin yang rezeki tu Allah bagi. Dia jenis yakin rezeki Allah bagi. Maknanya kalau tak belajar sangat ilmu-ilmu yang akademik tu, dia tak ada lah ketinggalan mana pun. Dia masukkan anak-anak ke dalam mana? Mahat tahfiz yang belajar agama betul-betul ini. So, mana yang bagus? Mana yang bagus? Bagi saya, tuan-tuan dan puan, dua-dua bagus. Dua-dua bagus. Cuma tuan-tuan dan puan, bagi yang masuk dalam akademik yang dua-dua ni, tuan-tuan dan puan, ya, kita minta dua-dua ni, mana-mana aliran pun, niatkan kepada anak kita satu je. Kita ajar anak kita, abang, angah, Kak Long, nanti hafal Al-Quran satu je. Hafal Al-Quran untuk bantu agama Allah SWT. Tak kira apa juga ilmu yang kita ada. Sampaikan ilmu dakwah itu kepada masyarakat. Kita nanti rezeki kita, hidup kita, Allah akan jaga. Wallahu'alam. Apapun yang kita lakukan, niat untuk membantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, kita nak bertakbir seketika, kembali bergabung selepas ini. Pejam celik, kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, tapi jangan pejam tak celik-celik pula Ustaz. Baik, jadi kita nak teruskan perbincangan kita berkenaan dengan surah Ghafir, dan kita nak meraihkan soalan seterusnya dari sahabat kita Izzara Zulaika. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Ayat 60. Bagaimana bagi yang sentiasa berdoa namun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi bagi pasangan suami isteri yang masih tidak dikurniakan zuriat. Apakah kesabaran dalam berdoa dan cemuhan orang yang memandang rendah padanya itu sebagai ganjaran pahala asbab kesabaran dalam berdoa walaupun masih tidak dikabulkan permintaan itu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Izzara atas soalan. Baik, silakan Ustaz. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Izzara Zulaiha bertanya tentang kalau kita berdoa, ya, mungkin pasangan suami isteri selalunya berdoa, ya Allah kurniakan kami zuriat yang baik-baik. Kita doa, kita nak minta anak. Tapi ada kita berdoa lepas tahun 2 tahun, lepas 2 tahun 3 tahun tak dapat tak makbul doa kita. So apa cerita dia sebenarnya? Adakah Allah SWT memang tak nak makbulkan doa kita? Baik, jawapan dia begini tuan-tuan dan puan. Saya nak share dengan anda semua satu hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah SAW. Rasul ada bagi tahu kita cara Allah makbulkan doa. Perkara ni penting supaya biar kita nampak, sebab selama ni kita mungkin berdoa kita fikir aku nak A mesti dapat A. Sekarang besok kita fikir macam tu lah kan. Tapi sekarang ni Allah SWT Rasul kata dalam hadis, cara Allah balas doa, cara dia ada beberapa cara. Ada beberapa cara. Saya baca hadis ya, tuan-tuan dan puan-puan. Hadis dia begini. Ma min muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah biha ihda salas. Kata Allah SWT, kata Rasul, tidaklah seorang muslim itu berdoa di mana dalam berdoa dia tu dia tak langgar 2 syarat. Syarat yang pertama apa? Dia tak berdoa benda tak baik kepada orang lain. Itu yang pertama. Jangan doa macam tu ya. Yang kedua, dia ni dalam hidup dia jenis tak putuskan silaturahim. Makna dia ni jenis tak adalah bergaduh dengan orang dan sebagainya. Kalau dia 2 syarat ni dia tak langgar, Allah SWT confirm makbulkan doa dia. Cuma kata Rasul, Allah makbul ikut 3 cara. 3 cara. Kita minta, ya Allah bagi aku anak lelaki. Allah kata, yes aku akan bagi. Cara aku jawab, ikut salah satu dari 3. Tuan-tuan dan puan tolong salin. Macam mana cara dia tu? Yang pertama, imma an tu'ajjala lahu da'watuh. Iaitu apa maksud dia? Allah makbulkan di dunia. Kita minta, ya Allah bagi saya anak lelaki, 2 tahun, memang isteri kita mengandung.
Ini kita kata yang paling kita nak lah. Ya. Kita minta A, dapat A. Ini yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, kata Nabi, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Nombor 2, Allah makbul juga. Tapi Allah SWT kata, saya KIV. Saya KIV. Dunia, you tak dapat. Yeah. Memang begitu, tuan-tuan dan puan-puan. So, bila Allah bagi? Allah bagi jawapan waktu hari kiamat. Waktu mungkin kita sedang desperate ni, tuan-tuan dan puan-puan. Kita tengah takut, alamak, aku markah 48 lah. Kurang 2 nak markah 50 masuk syurga. Kita dah takut sebab kejap lagi mungkin masuk neraka ni. Tiba-tiba Allah SWT kata, aku top up lagi 2. Top up ni sebab aku balas doa yang kamu minta dahulu. Ya. Allah top up sekarang. Tuan-tuan dan puan-puan, waktu tu kita rasa lega nah. Maknanya Allah jawab di akhirat dengan jawapan yang lebih baik sebab syurga merupakan perkara paling baik. Itu nombor 2, tuan-tuan dan puan-puan. Jawab juga tapi dia whole hari akhirat dia makbulkan. Nombor 3. Wa imma ayyasrifa anhu minasu'i mislaha. Cara ketiga Allah balas ialah Allah jauhkannya daripada keburukan. Maknanya tuan-tuan dan puan, kita minta, ya Allah bagi aku anak, ya Allah bagi aku anak, tak mabul-mabul. Tapi kita perasan tuan-tuan dan puan, kawan-kawan aku hari tu kita ada pergi satu restoran, kita sembang-sembang dengan kawan-kawan, semua kawan-kawan kena COVID ni. Semua kawan kena COVID, aku tak kena. Ya. Contoh tuan-tuan dan puan, kenapa aku tak kena? Padahal sama sembang ni. Sama sembang. Tuan-tuan dan puan, itu cara Allah balas doa kita mungkin. Allah jauhkan kita daripada malapetaka, musibah, penyakit, ujian dan sebagainya. Yeah. Maka kata ulama, bila kita tahu Allah memang balas doa kita, tuan-tuan dan puan, kita tak akan jemu berdoa. Betul. Sebab kita tahu nanti setiap doa kita nanti Allah balas ikut timing yang cun. Waktu tu kita desperate, Allah bagi jawapan yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita. Wallahu a'lam. Baik, jadi itu jelas kepada kita 3 cara Allah kabulkan doa kita. Yang pertama, makbul di dunia. Yang kedua, tunda di hari akhirat. Dan yang ketiga, Allah jauhkan kita dari keburukan. Soalan seterusnya, Jura Azrin Sufian. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Ayat yang ke-60 surah Ghafir, soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan orang-orang yang sombong dalam ayat tersebut? Yang kedua, bolehkah kita menyuruh orang mendoakan kita seperti ungkapan, ingatlah daku dalam doamu? Mohon pencerahan, terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada Jura atas soalan. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak. Pertamanya kepada Jura Azlin Sufian, ada 2 soalan. Saya jawab nombor 1 dahulu. Apa yang dimaksudkan dengan orang yang sombong dalam ayat 60, tuan-tuan dan puan? Yastakbiruna, sombong. Tadi saya ada bincang dalam awal-awal tadi, ya. Ada saya bincang. Baik, maksudnya ialah orang yang sombong daripada berdoa. Orang yang sombong malas beribadah. Orang yang dalam hati dia rasa perkara agama ni, dia rasa benda kecil. Dia tak rasa benda ni penting. Anak dia kalau tak pandai mengaji, dia tak kisah apa pun. Tapi anak dia tak pandai matematik, dia pening kepala. Ini dah tuan-tuan dan perempuan, ya. Dia rasa agama ni tak penting sangat. Kadang-kadang ada umur 40, 50, 60, mengaji, merangkak lagi, menyarap lagi tuan-tuan dan perempuan. Dia rasa benda ni tak penting, dia nak upgrade. Orang macam ni yang Allah marah sebab dia sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. So itu jawapan kepada persoalan yang pertama tadi. Persoalan yang kedua tadi, soalan dia apa? Saya tak tahu. Ustaz, bagaimana kita ingatkan orang, ingatlah daku dalam doa. Maknanya kita minta orang lain doakan kita. Ingati aku dalam doamu. Wah, ini ungkapan cun. Boleh ke tidak macam tu? Maksudnya kita nak orang lain tolong doakan kita, kan? Jawapan dia, tuan-tuan dan puan, kata ulama dibenarkan. Sebab ada satu kisah dulu, Rasulullah SAW bila dapat tahu Sayyidina Umar nak mengerjakan umrah. Waktu tu kat Madinah. Sayyidina Umar minta izin, ya Rasulullah, saya nak pergi Mekah buat umrah Sat. Boleh tak Rasulullah? Rasulullah kata, ya silakan. Lepas tu Rasulullah tambah, nanti sampai dekat Mekah nanti, tolong doakan kami sekali. Masya Allah, tabarakallah. Rasul pun kata, kita kata kirim doa lah, tuan-tuan dan puan, bahasa kita. Rasul pun minta Sayyidina Umar minta doakan Rasul dan juga orang Muslim di Madinah pada waktu tersebut. Maknanya, bila kita minta orang lain tolong doakan kita, perkara tersebut ada kebenarannya, dibenarkan. Wallahu a'lam.
Baik, apa tanda orang sombong? Tak pandai dunia, rasa gelisah. Sebab itu kalau boleh kita pandaikan anak kita dengan dunia juga dengan akhirat. Baik Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jadi Ustaz, sepanjang kita membicarakan topik tafsir dan taranum ini, lebih kurang kita mulakan dalam jam 6.40 sehinggalah waktu ini. Apakah 3 pengajaran yang terbesar yang boleh kita ambil berdasarkan 3 ayat yang telah kita bicarakan tadi? Baik. Silakan Ustaz. Terima kasih banyak kepada Da'i Hakim. Antara 3 pelajaran yang kita boleh dapat daripada ayat 58 sampai ayat 60. Yang pertamanya, tuan-tuan dan puan, dari ayat 58 ya. Ya. Bila kita dapat tahu yang Allah SWT kata antara orang yang beramal soleh dengan yang tak beramal soleh ni, Allah lah yang sangat beza nanti. Kita tekadkan keyakinan kita, letakkan niat daripada hari ni aku nak menjadi orang yang mata dia celik. Ya. Aku tak nak jadi orang buta. Aku nak bersihkan hati aku. Bersihkan dengan istighfar. Bersihkan dengan amal soleh. Aku nak banyakkan kali lagi ketaatan supaya aku nak kumpul saham. Bila aku jumpa Allah SWT nanti, Allah layan aku dalam keadaan Allah layan orang mata celik. Itu kita niatkan nombor 1. Nombor 2, tuan-tuan dan puan-puan, daripada ayat 59, kita boleh dapat satu pengajaran ya, bahawa hari kiamat ni sebenarnya sangat penting untuk aku. Sama macam dulu aku belajar betul-betul SPM nak skor full A, sebab aku tahu dengan full A tu aku dapat masuk universiti yang bagus. Bila dapat masuk universiti yang bagus, dapat 4 flat, aku dapat nanti kerja yang bagus, hidup pun senang, gaji banyak. Kita nampak future kita tu semua bagus, tuan-tuan dan puan-puan. Samalah kita sekarang ni kena rangka betul-betul macam mana future kehidupan akhirat kita. Kita nak kehidupan akhirat semua bagus, bermula daripada ni silibus amal soleh kita kena skor E semuanya, tuan-tuan dan puan-puan. Itu nombor 2. Nombor 3, kita banyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tahu Allah akan makbulkan segala doa kita. Kita pas kepada dia, cara dia nak makbul, tuan-tuan dan puan-puan, dia akan bagi cara yang terbaik. Yang penting bila kita berdoa banyak-banyak, kita tak rugi, sebab doa ini merupakan ibadah. Maknanya apa? Bila berdoa angkat tangan, yang confirm kita dapat pahala, tuan-tuan dan puan-puan, sebab dia ibadah. Yang kedua, kita tahu Allah akan bagi ganjaran yang terbaik untuk kita semua, dan setiap yang Allah tetapkan kepada kita sebenarnya itulah ketetapan qada dan qadar yang terbaik yang Allah letak, yang Allah sesuaikan untuk setiap manusia. Wallahu a'lam. Baik, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Dan Ustaz, sedikit doa ringkas sebagai penutup program Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada guru kita yang sudi berkongsi ilmu dengan kita pada pagi ini, dan sama-sama kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah wa bihamdika Allah ma'amdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan kepada anda keluarga besar Tanyalah Ustaz, teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi. Masih lagi bersama dengan kami, iaitu saya Da'i Hakim dan juga panel kita Ustaz Muhammad Ashraf Ayub, untuk kita sambung perbincangan ayat yang seterusnya, bermula ayat 61 hinggalah ayat yang ke-63. Seperti biasa 6.30 pagi hingga 8.30 pagi. Akhir kata, rasa kecil diam terkurung, kurang makan kurang minum, cari ilmu jangan murung, ceria selalu banyakkan senyum. Saya Da'i Hakim, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.